Didik TV KPM. Okey, jadi saya terangkan berkaitan dengan soalan untuk bahagian A. Okey, jadi kita lihat kepada kata tugas terlebih dahulu sebab kata tugas ini adalah perkataan-perkataan yang amat penting dalam soalan tersebut. Jadi kata tugas yang terdapat dalam bahagian A seperti nyatakan, lengkapkan, hitungkan, padanan, susun, proses dan tandakan. Okey, jadi kita lihat contoh soalan lah. Okey, jadi kalau kita lihat dekat situ, okey, tandakan right pada ya atau tidak bagi penyataan definisi kejuruteraan mekanikal pada petak yang disediakan. Okey, dekat sini saya ingin menekankan bahawa apabila kita menjawab soalan untuk mata pelajaran ini, yang paling penting sekali adalah kita kena patuh kepada arahan dalam soalan. Sebab kalau sekiranya kita tidak patuh, walaupun kita beri jawapan yang betul, tapi menyebabkan kita akan hilang markah nanti. Jadi yang penting adalah patuh kepada arahan soalan. Jadi kalau kita lihat di situ, soalan itu mengatakan bahawa tandakan right pada ya ataupun tidak. Hanya satu saja, tanda right. Sama ada jawapan itu ya ataupun tidak. Jadi kalau kita tengok, kejuruteraan mekanikal merupakan bidang yang menerapkan pembelajaran secara praktikal dan teori tentang daya, kuasa, mesin, bahan dan tenaga. Jadi jawapan yang diberi, jawapannya adalah ya. Jadi pelajar tandakan pada kotak ya sahaja. Jadi pelajar tidak boleh sekali-sekali, katakan tidak. Dia dah tahu ni, pelajar dah tahu, murid dah tahu bahawa jawapannya ya. Jadi murid letak tanda pangkah di sini. Bermakna murid tidak patuh kepada arahan soalan. Jadi berhati-hati, nampak macam mudah. Mudahlah kita lihat, tapi kesilapan begini kita kena elakkan. Jadi kalau kita lihat soalan SPM yang ini, soalan SPM 2019. Jadi cikgu ambil contoh soalan SPM. Berikut adalah penyataan tentang jenis bahan logam dan cirinya. Tandakan right bagi penyataan yang betul dan pangkah bagi yang salah pada petak yang disediakan. Dekat sini kita lihat. Ada dua arahan. Iaitu right bagi penyataan yang betul dan pangkah bagi penyataan yang salah. Jadi logam ferrous adalah logam yang tidak mengandungi unsur besi. Jadi murid akan tanda pangkah di situ sebab pernyataan tersebut adalah salah. Logam bukan ferrous adalah logam yang mengandungi unsur besi. Murid akan tandakan pangkah juga. Alloy adalah logam yang mengandungi dua ataupun lebih unsur besi. Jadi bermakna murid telah menjawab mengikut apa yang diarahkan dalam soalan. Sebab apa di sini penekanan sangat penting kerana ada soalan, ada soalan, dia biarkan mana yang salah, biarkan jawapan itu ataupun kotak itu kosong. Jadi murid tidak boleh tanda sebarangan. Kita lihat pula soalan ini. Soalan SPM 2017. Jadual 1 menunjukkan sifat mekanik sesuatu bahan. Sifat mekanik yang diberi dalam jadual adalah A, ketempaan, B, keplastikan, C, kemuluran, D adalah keanjalan. Padankan sifat itu dengan ciri berikut dengan menulis A, B, C, D atau D pada ruang yang disediakan. Jadi kita lihat. Kita hanya boleh menulis, murid hanya boleh menulis A, B, C ataupun D. Jadi kita tengok yang pertama. Keupayaan sesuatu bahan yang boleh direnggangkan atau ditarik panjang tanpa menyebabkan bahan tersebut putus. Jadi jawapannya adalah C, kemuluran. Jadi biasa juga berlaku di mana pelajar, murid ini, dia tidak menulis C. Dia menulis dalam bentuk perkataan. Adakah itu patuh pada arahan soalan? Hanif, patuh ke tidak? Saya rasa tidak patuh, cikgu. Tidak patuh kan? Kerana yang diminta ialah A, B, C atau D sahaja. Jadi maknanya dekat situ tidak ada kepatuhan kepada arahan dalam soalan. Jadi walaupun jawapannya adalah betul, sebenarnya jawapannya betul, kemuluran, tapi disebabkan murid tadi menulis
jawapan kemuluran dalam bentuk perkataan kemuluran, bukan C. Jadi murid boleh kehilangan markah di sini. Ya, sebab itu kita lihat kat sini saya tekankan bahawa patuh kepada arahan dalam soalan. Okey, jadi kalau kita lihat jawapan B. Okey, jawapan B diberi adalah A, ketempaan. Okey, lepas tu kalau kita lihat bagi soalan untuk berikutnya, okey, jawapan dia adalah B, keplastikan, dan yang akhir sekali adalah D. Jadi sekiranya murid menjawab seperti ini dan betul, jadi murid memperolehi 4 markah. Okey. Yang ini pula soalan okey, kita soalan yang berikutnya. Okey, jadual 1 menunjukkan jenis kimpalan. Okey, diberi A, kimpalan gas asetilin. Okey, B, kimpalan alkalogam berperisai. C, kimpalan alkalogam gas. D, kimpalan alkal gas tungsten. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, okey, dia kata padankan. Jadi dia punya kata kunci soalan ini adalah kata padankan. Maknanya kata tugas tu padankan. Ya, padankan jenis kimpalan itu berdasarkan prinsip sambungan berikut dengan menulis A, B, C, D atau pada petak yang disediakan. Okey, sama seperti tadi. Okey, dia sudut. Maknanya soalan ini meminta murid menulis A, B, C ataupun D. Jadi murid boleh beri jawapan dia. Okey, jadi untuk yang pertama, penyataan yang pertama, okey, jawapannya adalah D. Okey, yang berikutnya adalah C. Okey. Okey, kita lihat pula contoh soalan SPM 2013. Okey, jadual 1 menunjukkan simbol komponen untuk sistem hidrolik. Berdasarkan jadual 1, lengkapkan rajah 1 dengan menulis A, B, C, D atau E pada ruang yang disediakan. Okey, jadi kita lihat jawapan dia. Okey, jadi murid telah menulis dengan menggunakan huruf A, B, C, D. Okey, jadi bila dilihat di sini bermakna murid telah mendapat 5 markah. Okey, jadi sebab itu dalam menjawab soalan pengajian kejuruteraan mekanikal ni, terutamanya pada bahagian A, amat penting sekali supaya lihat kata tugas pada soalan dan apakah arahan yang diminta dalam soalan. Sebab kita sebagai guru, saya faham, murid saya tahu, okey, simbol-simbol ini mewakili apa komponen. Jadi walaupun murid tahu, tetapi lihat apakah kata tugas dan juga arahan dalam soalan yang diberikan. Okey. Yang ini pula, okey, kita lihat rajah 1 menunjukkan produk kejuruteraan yang dihasilkan dengan menggunakan alatan tangan dan mesin gerudi. Okey, di sini cikgu ingin tekankan di sini. Dalam soalan hanya kata alatan tangan dan mesin gerudi. Jadi bila jumpa soalan seperti ini, okey, jangan lagi murid fikir ataupun calon-calon SPM ini fikir nak beri jawapan yang melibatkan mesin selain daripada mesin gerudi. Sebab ni dalam pengajar kejuruteraan mekanikal ni, murid-murid tadi belajar berbagai jenis mesin. Jadi bila tengok soalan macam ni, okey, alatan tangan, dah jelas dah alatan tangan. Okey, Hanif pun tahu apakah alatan tangan seperti tukul, kikir, Betul, pahat, betul tak? Betul. Okey, jadi murid boleh buang ke tepilah jawapan yang bukan alatan tangan. Okey, jadi nyatakan proses semasa menggerudi, okey, mengikut urutan yang betul. Okey, maksud dia urutan yang betul, okey, murid-murid ini ada pengalaman melakukan kerja-kerja amali di dalam bengkel kejuruteraan. Murid ni dah tahu bila nak hasilkan produk seperti ini, apakah langkah yang perlu mereka lakukan. Okey, jadi kita lihat kat sini. Okey, tekan switch mesin gerudi, biarkan spindle berputar seketika. Okey, pegang pemegang dengan kemas dan benda kerja diikat kemas pada ragum. Okey, kembalikan pemegang pada kedudukan asal selepas menggerudi. Jadi dekat sini dia kata, okey, soalan ini meminta nyatakan proses semasa menggerudi. Okey, sebab proses untuk menggerudi ni ada sebelum, semasa dan selepas menggerudi. Okey, jadi bila di sini ditunjuk mengikut urutan, jadi susunan ini mestilah mengikut urutan yang betul. Okey, sekiranya katakan, okey, dekat sini pelajar murid dah hilang markah, salah memberi. Okey, jadi bermakna urutan yang berikutnya mestilah, walaupun ditulis betul,
adakah murid akan mendapat markah? Tidak. Sebab mesti mengikut urutan yang betul. Sebab jelas di sini urutan yang betul. Ya. Okey, maksud saya nombor 1 jawapan murid adalah betul. Nombor 2 jawapan murid adalah betul. Okey, tapi yang sini salah. Yang ini betul, yang ini betul. Jadi murid hanya mendapat markah di sini dan di sini sahaja. Okey, yang bawah ini walaupun betul kerana tidak mengikut urutan, yang ini salah, jadi murid tidak dapat markah. Okey, yang ini soalan SPM 2014. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul bagi melengkapkan penyataan tentang tuangan dai pada ruang yang disediakan. Okey, tuangan dai adalah satu proses menghasilkan produk dengan cara menyuntik logam lebur pada tekanan tinggi. Yang ini saya rasa murid-murid tiada masalah lah. Okey, yang ini soalan yang mudah sebenarnya. Nyatakan 4 bidang kejuruteraan mekanikal pada ruang yang disediakan. Okey, ini jawapannya. Okey, yang berwarna merah di sebelah bawah itu adalah jawapan selain daripada yang atas. Boleh juga diberi sebagai jawapan. Cuma, okey, di sini soalan meminta hanya 4 sahaja. Jadi, untuk bahagian A, murid-murid tidak boleh memberi lebih daripada 4. Kalau sekiranya murid beri juga lebih daripada 4, okey, dibagi 4. Jadi ada satu yang salah di atas tapi bawah ni betul. Markah akan diambil kira dalam ruangan itu sahaja. Walaupun bawah itu betul, tiada markah. Okey. Okey, yang ini senaraikan 3 kaedah mendapatkan maklumat dalam mereka bentuk produk. Okey, ada 3 kaedah. Okey, soal selit, temu bual dan analisis data. Okey, soal ini senaraikan. Yang ini pula, okey, berkaitan dengan simbol. Okey, jadual 1 menunjukkan simbol komponen yang digunakan pada sistem pneumatik asas. Lengkapkan jadual 1 dengan menyatakan nama komponen pada ruang yang disediakan. Okey, jadi murid-murid diminta menyatakan nama komponen. Pemampat, penapis, pengering dan juga penyenyap. Okey, ini soalan pengiraan. Okey, soalan SPM 2019 lah. Rajaf 1 menunjukkan spana yang digunakan untuk melonggarkan nut, hitung momen di titik A. Okey, bagi calon-calon SPM yang mengambil mata pelajaran ini, okey, sebenarnya calon dah tahu kalau melibatkan soalan pengiraan, yang penting sekali adalah tulislah formulanya. Okey, itu yang penting sekali. Sebab formula ni dia memberi 1 markah sebenarnya. Tulis formula dahulu, lepas tu masukkan nilai-nilai dan akhir sekali, okey, yang ini jawapan. Okey, yang penting sekali jawapan mesti ada magnitude dia, ada nilai dia dan mesti ada unit yang betul. Sebab unit itu sebenarnya memberi markah kepada calon tadi. Okey, begitu juga dengan soalan SPM 2009. Okey, Rajah 1 menunjukkan satu bongkah yang berada di atas satu permukaan rata dengan daya P dikenakan. Bongkah berada dalam keadaan keseimbangan. Okey, ini jawapan dia. Okey, seperti tadilah saya kata. Okey, tuliskan formulanya. Didik TV KPM